Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Siti Nurwahidah binti Rosni. Saya dari Unit Bahasa Melayu 1, PPI SMP, ambilan Jun 2021. Pada hari ini, saya akan membentangkan kehendak tugasan bagi tugasan 2 untuk kursus GAPD 1032, Asas Pembelajaran Digital, iaitu pengurusan persekitaran pembelajaran peribadi. Tema yang saya pilih ialah penyelewengan dalam dunia digital. Baiklah, pengenalan. Yang pertama, tugasan projek ini dibangunkan untuk membina kurasi laman sesawan pengurusan persekitaran pembelajaran peribadi atau PLE yang mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran teknologi digital berdasarkan matlamat yang jelas. Hal ini bagi mencapai HPK2 iaitu mengaplikasi teknologi dan pelbagai sumber digital untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran bermakna dalam satu persekitaran pembelajaran peribadi. Yang kedua, pelbagai sumber digital telah saya gunakan seperti bahan internet, video, artikel, visual dan infografik yang telah saya selitkan dan kumpulkan berdasarkan daripada pelbagai sumber untuk menyediakan laman sesawang pengurusan persekitaran pembelajaran peribadi bagi isu penyelewengan dalam dunia digital. Dan diharapkan semoga laman sesawang yang dibangunkan ini dapat memberikan sedikit sebanyak input dan memantapkan pengetahuan sedia ada tentang kemahiran teknologi kepada pengguna amnya. Baiklah, untuk pelan pembelajaran yang telah saya rangka, saya telah menetapkan beberapa aspek iaitu tema. Tema yang saya pilih ialah penyelewengan dalam dunia digital. Dan objektif ataupun hasil pembelajaran yang saya tetapkan adalah yang pertama, menambahkan pengetahuan baru kepada warganet tentang isu penipuan dalam talian. Dalam laman sesawang PLE yang telah saya bangunkan, saya telah menetapkan ataupun meletakkan beberapa pengetahuan baru dan juga beberapa maklumat tambahan yang berkaitan dengan isu penipuan dalam talian. Yang kedua, memberikan pendedahan awal terhadap warganet mengenai asas jenis-jenis penipuan dalam talian. Saya juga telah meletakkan dalam laman sesawang yang saya bangunkan itu beberapa jenis penipuan dalam talian yang perlu diketahui oleh warganet. Dan yang ketiga, meningkatkan kefahaman warganet tentang punca penipuan dalam talian melalui artikel berkaitan. Saya juga meletakkan beberapa artikel berkaitan untuk menjelaskan dengan lebih terperinci tentang punca penipuan dalam talian. Keempat, meningkatkan kesedaran warganet dalam menangani isu penipuan dalam talian. Kelima, menyatakan langkah mengatasi isu serta cara untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa. Dalam laman sesawang PLE yang telah saya bangunkan, saya juga telah menyelitkan beberapa cara, beberapa langkah yang boleh diaplikasikan oleh warganet untuk mengelakkan diri mereka daripada menjadi mangsa. Dan yang keenam, membuat sebaran tentang penipuan dalam talian kepada warganet melalui media-media sosial. Seterusnya, big idea iaitu mendepani penipuan dalam talian, dan essential question ataupun EQ yang saya tetapkan adalah adakah warganet mengetahui isu penipuan dalam talian? Yang kedua, adakah warganet jelas mengenai jenis-jenis penipuan dalam talian? Yang ketiga, apakah punca warganet terlibat dengan isu penipuan dalam talian dan bagaimanakah cara untuk mengelakkan diri daripada terjerat dengan isu penipuan dalam talian? Baiklah, untuk reka bentuk dan pelaksanaan PLE, seperti jadual yang tertera, saya telah membahagikan kepada beberapa bahagian iaitu belajar cara belajar, perhubungan dan aspirasi, PLE dan juga aktiviti. Jadi, penyediaan kurasi laman sesawang PLE ini adalah untuk meningkatkan keupayaan berfikir secara kritis dengan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran teknologi dalam pelbagai konteks termasuk penggunaan elemen pemanfaatan digital bagi mencapai tahap extension dalam kerangka 3E. Penyediaan kurasi laman sesawang PLE ini juga telah dapat mencapai kuadran D dalam kerangka 3R iaitu menghasilkan satu ciptaan baharu berdasarkan penguasaan pengetahuan dan kemahiran yang telah dipelajari untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian dan memberi manfaat pengetahuan dan kemahiran teknologi kepada pengguna lain amnya. Maka, ianya telah menghasilkan pembelajaran bermakna.
Sehubungan dengan itu, penyediaan kurasi laman sesawang ini adalah untuk mencapai peranan pelajar dalam piawaian ISTE seperti pelajar diberdayakan, kewarganegaraan digital, pembina pengetahuan, mereka bentuk inovatif, pemikir komputasional, komunikator kreatif dan kolaborator global. Jadi berdasarkan jadual yang telah saya rangka, untuk aktiviti yang pertama, saya telah untuk belajar cara belajar, saya telah berkolaborasi bersama pensyarah dan rakan untuk menerima maklum balas terhadap kefahaman kehendak tugasan. Jadi bagaimana saya melaksanakan belajar cara belajar ini, saya mengenal pasti isu dan membuat pembacaan serta membina pelan pembelajaran. Saya juga memahami kehendak tugasan dan membuat sedikit pencarian mengenai isu yang saya kaji dan meminta pandangan pensyarah dan juga rakan untuk saya tambahkan lagi pencarian saya dalam isu ini. Okay, seterusnya, perhubungan. Saya membina jalinan dan jaringan bersama rakan pembelajaran lokal untuk memperoleh pengalaman dan membina pengetahuan baru dalam tugasan pembelajaran. Jadi, saya mengaplikasikan elemen digital 3E iaitu extension. Itu saya menghubungkan pembelajaran saya dengan pengalaman hidup seharian dengan menggunakan teknologi. Dan yang ketiga, aspirasi. Saya telah menetapkan jangkaan dan persepsi terhadap pencapaian pelaksanaan tugasan serta melaksanakan pentaksiran kendiri. Okey, seterusnya untuk aktiviti yang kedua, iaitu PLE-nya ialah membangun dan menyediakan kurasi laman sesawang. Jadi, untuk kerangka 3E yang telah saya tetapkan pada belajar cara belajar ialah E1 dan E2, iaitu engagement dan juga enhancement. Untuk perhubungan adalah E1 sehingga E3, engagement, enhancement dan juga extension. Dan yang aspirasi saya menetapkan E2 iaitu enhancement. Jadi selain itu, teknologi juga dapat mengubah dan memotivasikan diri saya serta mengubah tingkah laku saya daripada pasif ke aktif. Jadi untuk kerangka 3E ini ada engagement, enhancement dan juga extension. Jadi untuk belajar cara belajar E1 dan E2, itu saya menggunakan alatan teknologi untuk membangunkan pelantar pembelajaran peribadi saya untuk menunjukkan kefahaman yang lebih mendalam mengenai kandungan pembelajaran dengan menggunakan kemahiran aras tinggi. Dan juga saya menetapkan pembelajaran saya untuk perhubungan. Saya telah berhubung dengan rakan pembelajaran lokal untuk mencapai tahap extension. Dan yang untuk aspirasi, saya menggunakan alatan digital untuk menerangkan kefahaman saya tentang kandungan ataupun kehendak tugasan yang ingin saya laksanakan. Okey, untuk aktiviti yang ketiga, PLE-nya ialah berinteraksi dengan rakan pembelajaran lokal. Jadi kerangka 3R yang telah saya capai untuk belajar cara belajar ialah relationship. Untuk perhubungan juga ialah relationship dan untuk aspirasi adalah rigor dan relevance. Jadi untuk belajar cara belajar dan perhubungan, saya membina hubungan bersama dengan pensyarah untuk membangunkan laman PLE saya. Dan untuk aspirasi pula, rigor dan juga relevance. Jadi saya menyasarkan kuadran D. Untuk menyasarkan kuadran D itu, saya telah membangunkan laman PLE, laman sesawang PLE untuk pembelajaran peribadi saya. Okey, seterusnya aktiviti yang keempat iaitu melaksanakan pembentangan. Saya telah menetapkan kompetensi 6C terhadap tiga-tiga model pembelajaran pelajar ini, iaitu belajar cara belajar, perhubungan dan aspirasi, iaitu C1 sehingga C6. Dan yang aktiviti yang kelima adalah sumber digital yang saya gunakan untuk belajar cara belajar adalah YouTube, infografik, visual. Untuk perhubungan, saya menggunakan Google Meet untuk berinteraksi dengan rakan pembelajaran saya, Instagram dan juga WhatsApp. Untuk aspirasi adalah Google Search. Baiklah, ini adalah rakaman tangkap layar untuk laman sesawang PLE yang telah saya bangunkan. Jadi seperti yang kita lihat, saya telah meletakkan tajuk dan juga menu. Okey, ada 5 menu iaitu laman utama,
pengenalan, jalinan dan jaringan, perkongsian serta maklum balas. Jadi di situ terdapat butang untuk pergi ke halaman seterusnya. Okey, seterusnya saya telah meletakkan jenis-jenis penipuan dalam talian, beberapa jenis-jenis yang boleh kita lihat ataupun pengunjung boleh lihat. Di situ ada butang kembali untuk pergi ke halaman yang lepas dan butang seterusnya untuk halaman yang seterusnya. Okay, jadi untuk pengenalan saya telah menetapkan jenis-jenis penipuan dalam talian. Ada bayaran pendahuluan, beli belah misteri, bayaran lebih, pekerjaan loteri, harta sewaan, kecemasan, pembelian internet, hubungan, punca dan cara mengatasi serta profil saya. Jadi kalau kita lihat kat sini, bagaimana kita nak pergi untuk mengetahui dengan lebih lanjut, pergi ke butang lihat sini, tekan, dan dalam dia akan membawa kita ke halaman yang lain untuk menerangkan dengan lebih mendalam tentang jenis penipuan yang telah saya nyatakan. Jadi saya telah meletakkan sebuah video untuk memberikan pemahaman yang jelas dan beberapa pernyataan untuk menerangkan tentang bayaran pendahuluan. Okey, kembali. Okey, dan samalah seperti untuk jenis penipuan dalam talian yang lain. Okey, seterusnya saya juga telah meletakkan punca berlakunya isu dan kes penipuan dalam talian, dan seperti yang kita lihat ada butang untuk memudahkan pengunjung menekan dan melihat pernyataan yang telah tertulis untuk memberikan pemahaman yang lebih terperinci lah tentang punca ataupun kesan daripada isu penipuan dalam talian. Ada artikel yang telah saya selitkan dan juga saya meletakkan cara mengatasi isu penipuan dalam talian. Sama juga seperti punca, saya telah menyediakan beberapa butang untuk memudahkan pengunjung menekan dan membaca pernyataan yang telah ditulis pada laman sesawang ini. Okey, butang seterusnya. Okey, seterusnya adalah profil untuk diri saya. Saya telah memberikan beberapa harapan dan juga memperkenalkan serba sedikit tentang diri saya. Seterusnya. Okey, ini adalah jalinan dan jaringan, iaitu saya telah melakukan tinjauan dengan meletakkan beberapa posting di media sosial seperti Instagram Story dan juga WhatsApp. Dan setelah hasil tinjauan saya itu, saya telah melakukan satu Google Form untuk pengunjung isi, dan berikut adalah hasil ataupun data tinjauan tersebut. Seterusnya, jalinan rakam pembelajaran, saya telah menemu buat Puan Siti Zanaria binti Abdul Jalil, iaitu Kaunselor SMK Ulu Tiram, untuk menemu bual tentang isu penipuan dalam talian. Dan berikut adalah video yang telah saya kepilkan dan kita boleh lihat video penuh di YouTube. Okey, seterusnya perkongsian. Saya telah melakukan perkongsian media sosial, iaitu saya melakukan sebaran mengenai maklum balas di WhatsApp, dan berikut adalah maklum balas yang telah saya terima daripada WhatsApp, daripada website dan juga daripada YouTube. Dan seterusnya saya telah menetapkan maklum balas untuk memudahkan pengunjung menanyakan soalan. Okey, itu sahaja laman sesawang PLE saya. Okey, baiklah, berikut adalah QR code untuk laman PLE yang telah saya bangunkan dan juga link untuk pengunjung tekan bagi memudahkan mereka pergi ke site ataupun laman PLE yang telah saya bangunkan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.